Saya ada banyak pengalaman, Masya Allah, yang mana suami betul-betul berubah selepas berpisah. Kerana perpisahan itu telah menyedarkan dia bahawasanya dia benar-benar telah kehilangan isteri dan anaknya. Sakit angau. Dan sakit angau ini, Masya Allah, mungkin kita kata berpunca daripada lemahnya iman. Dan angau cinta yang terlarang, bahkan ketagihan melihat perkara-perkara yang maksiat, lucah, aurat wanita lain, dan ketagihan melakukan zina contohnya, maksiat tersebut, peluk cium dengan pasangan yang haram, itu adalah satu penyakit hati yang sangat dahsyat. Dan bila kita anggap dia sakit, dia sedang diuji dengan penyakit hawa nafsu yang menguasai dirinya, syaitan yang membelenggu dirinya, subhanallah, maka kita sebagai orang yang sedang sehat hati, yang sedang tahu bahawa itu adalah dosa dan maksiat, yang masih dalam keadaan waras, maka doakan supaya dia diberikan hidayah dan petunjuk, kemudian diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan pernah hidup bersama dengan suami, pernah berkasih sayang, dia pernah jadi suami yang baik, dan hari ini dia sedang sakit. Dia sedang menyakiti dan menzalimi dirinya. Dia sedang melakukan kezaliman pada puan dan anak-anak, dan dia sedang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat tersebut. Jadi asbab dia pernah jadi suami yang baik pada puan berbelas tahun, anak dah umur 14 tahun yang sulung. Masya Allah, umur dia lebih kurang sebaya dengan saya. Puan lihat dia adalah orang yang perlu dibantu. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya perlu teruskan perpisahan. Saya kata macam ni puan, saya ada banyak pengalaman, Masya Allah, yang mana suami betul-betul berubah selepas berpisah. Kerana perpisahan itu telah menyedarkan dia bahawasanya dia benar-benar telah kehilangan isteri dan anaknya. Dia benar-benar telah berputus betul. Sebab selagi contohnya lah, masih dalam perkahwinan, dah nampak isteri ni menderita, asyik menangis, kan sekian-sekian, dia masih rasa ada manpower tu kuat lagi. Dia rasa dia menguasai kita. Dia rasa dia boleh buat apa saja, isteri tetap akan setia. Isteri tak akan ke mana. Dia buat apa saja, isteri akan tunggu. Dia boleh nampak isteri tu menderita dan sebagainya. Saya kata, saya percaya dalam hati puan masih ada sayang pada suami. Dia angguk. Dia ayah kepada anak-anak puan. Dia angguk. Berpisah bukan bermaksud kita akan berpisah selama-lamanya. Ada rezeki, ada jodoh. Kalau suami berubah betul-betul, insaf, bertaubat, terbukti dia bertaubat, subhanallah, tidak ada halangan untuk puan bernikah semula. Tidak ada halangan kembali semula sebagai suami isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini suami itu lalai dan leka buat maksiat yang sangat berat. Boleh jadi besok kita pula yang buat maksiat, kita pula lalai leka. Kita harap pasangan buat perkara yang sama. Akan menyedarkan kita, akan bimbing kita, bukan membenci kita sebenci-bencinya. Tuan-puan sekalian, bagaimana ya seorang ibu ayah bila berhadapan dengan anak yang buat dosa, yang buat maksiat, yang terbelenggu dengan dadah. Besarnya kemaafan ibu ayah ni kepada anak-anak biasanya tidak ada batas. Sentiasa membuka tangan untuk memeluk anak, untuk maafkan anak, untuk memberi peluang kepada anak. Tetapi perkara ini agak susah untuk ada dalam diri pasangan masing-masing. Bila ada pasangan tergelincir membuat maksiat dan sebagainya. Memang kalau orang kata, Ustazah, benda yang dibuat tu teruk sangat, Ustazah, maksiat tu teruk sangat, sampai peringkat zina dan sebagainya. Kalau saya pun saya tak boleh terima. Oh, gini. Memang betul tuan-puan sekalian. Sebab itu saya tak halang pun isteri ni kata dia nak mohon fasakh, nak mohon cerai. Saya kata mungkin ini caranya untuk menyedarkan betul-betul setelah puan buat macam-macam ikhtiar supaya suami ni berhenti buat maksiat tersebut. Masya Allah. Tapi yang saya kagum dengan wanita semalam ini, dia kata, Ustazah, saya maafkan. Maksudnya dia boleh walaupun sakit sangat apa yang dia lalui, baca WhatsApp yang lucah, tengok
bertukar gambar yang lucah dengan isteri orang suami dia. Sampai peringkat suami buat maksiat, jumpa dan buat perkara-perkara yang terkutuk dan sebagainya. Bukan mudah ya nak hadapi. Dengan tenang, dengan sabar. Lepas tu saya tanya soalan, macam mana dengan anak puan? Anak-anak. Anak-anak tahu, Ustazah, anak-anak saya bersama dengan saya. Anak-anak siap kata, mama, kami berada bersama dengan mama. Kami sokong apa yang mama nak buat. Mama buatlah keputusan yang terbaik. Lepas tu saya sebut apa pada perempuan ni, wanita ni, tuan-puan sekalian. Dan saya nak sebut kepada para wanita sekalian, emosi seorang ibu perkara yang paling mahal buat anak-anak. Emosi yang wanita ni macam mana? Ceria, senyum, penyayang, lemah lembut, itu adalah emosi wanita. Dan sekiranya, subhanallah, si ayah telah merampas emosi fitrah wanita ini, Masya Allah, percayalah, anak boleh terima sekiranya dia dapat ibu dia semula. Faham maksud saya? Anak boleh terima jika dia dapat ibu dia semula. Ibunya yang semangat, ibunya yang ceria, ibunya yang bahagia, ibunya yang wajah bercahaya. Subhanallah. Walaupun galang gantinya ialah berpisahan ataupun kehilangan ayah dalam rumah tangga. Ini bukan saya nak hasut tuan-puan sekalian. Saya sebut juga pada wanita semalam, jika puan masih boleh bertahan, boleh lagi maksudnya mengawal emosi, jadi ibu yang masih lagi ibu yang sama kepada anak-anak. Dia kata, Ustazah, anak-anak saya tengok saya menderita. Anak-anak saya tak boleh tipu depan anak. Anak-anak boleh tahu saya macam mana. Bagaimana mereka melihat saya selalu menangis, bagaimana saya dah hilang diri saya hilang ceria dan sebagainya. Anak-anak rindukan saya yang dulu, tapi saya tak boleh mengawal diri saya dalam keadaan suami yang begini. Sebab itu tuan-puan sekalian, dia kata, Ustazah, saya tak didik anak saya benci ayah dia. Saya didik anak saya supaya doakan ayah dia supaya kembali semula ke pangkal jalan, supaya ayah sedar balik apa yang dia lakukan ni, tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin-musliman, ada kes yang lain pula kan sesebelum ini. Seorang wanita ni, dia kata dia memilih untuk bertahan dalam rumah tangga walaupun suami buat perkara yang terkutuk begini. Dan waktu yang sama saya kata boleh puan, tapi puan kena bina bahagia dengan anak-anak. Dan puan tolak tepi kejap suami tu. Maksud tolak tepi tu, apa yang dia buat, apa yang dia sedar lakukan, dia duduk dalam bilik sorang-sorang buat maksiat dengan isi orang tu, ataupun apa yang dia buat, puan seolah-olahnya puan tak nampak, puan tak dengar, puan tak tahu. Walaupun puan tahu, teruskan beri nasihat pada suami. Tetapi saya nasihatkan, puan bina bahagia dengan anak-anak. Puan rancang apa nak buat dengan anak, puan masak sama-sama, puan kadang-kadang minta dengan suami, okey bang, saya nak keluar, pergilah pusing taman ke jogging dengan anak-anak. Sampai ketika suami puan akan rasa bahawasanya puan boleh move on, boleh hidup tanpa dia. InsyaAllah ketika itu suami akan sedar bahawanya dia bakal kehilangan puan jika dia tidak berubah. Tapi kita ni perempuan, wanita, kalau kita ni menghadapi ujian seperti ini, kemudian kita tunjuk yang kita ni tak boleh hidup tanpa dia, yang mana kita ni kemurungan, menangis, mengamuk, sampai anak-anak jadi mangsa pukul, sampai tak masak, anak lapar. Bila anak datang pada kita, kita marah, kita kata tak tahu ke Umi tengah gini. Dahlah bapak kau buat perangai, kau pula buat perangai. Na'udzubillah. Anak tu sedikit pun tak bersalah. Tapi biasa anak ini menjadi mangsa tuan-puan sekalian. Sebab saya handle banyak kes tuan-puan sekalian. Dulu saya kerja jadi peruncing rumah tangga, memang duk dengar masalah. Jadi saya dah faham bila berlaku macam ni, situasi macam ni. Tapi saya jumpa ada wanita-wanita yang sangat kuat, hebat, dia punya rohani, emosi dia. Dia boleh lalui dengan tenang. Dan alhamdulillah ada kes tu, kata Ustazah, saya buat. Saya fokus kepada anak-anak dan saya ceria balik. Saya sama-sama tengok TV dengan anak, saya layan, saya seolahnya dalam rumah tu walaupun suami ada, macam suami tak wujud, saya ajak je lah suruh anak panggil makan. Walaupun saya tahu dia dalam bilik, dia kucing pintu, dia buat maksiat dan sebagainya. Dia kata setelah sekian lama dia buat macam tu, masa tu sebelum PKP, dia siap bawa, dia bawa anak-anak pergi jalan rumah adik-beradik.
Saya bagi tahu puan, Allah tarik kasih sayang suami, puan jangan lupa kasih sayang orang lain yang masih banyak sayang puan. Puan ada adik-beradik, puan ada kawan-kawan. Jadi nikmati dan syukuri nikmat kasih sayang daripada sumber yang lain. Lama-lama apa yang berlaku, suami ni patah balik. Suami bukan patah balik, suami ni jumpa dia, mohon maaf, sungguh-sungguh menyesal. Sebab suami mula rasa isteri dia dah ignorant dah. Kan dah ignore dia, suami macam isteri ni dah ada kekuatan, macam dah bersedia untuk kehilangan dia. Jadi itu antara kisah-kisah yang berbeza lah tuan-puan sekalian, ikut kemampuan. Tapi alhamdulillah banyak juga kes yang berpisah kemudian patah balik. Alhamdulillah mereka lebih bahagia daripada sebelum, sebab suami ni betul-betul menyesal dan terpukul dengan apa yang berlaku.